Bertemu kembali dalam Niaga Awal ni. Baik, Kuala Lumpur melonjak 11 tempat untuk berada di kedudukan ke-15 daripada 20 hub teratas fintech Asia mengikut laporan Asia Pacific Fintech Rankings Bridging Divides, laporan oleh firma penyelidikan dan juga analitik global Fintechable dan dikuasakan oleh Mambu, sebuah platform perbankan global perisian. Sebagai perkhidmatan SaaS telah meletakkan Hong Kong, Singapura dan juga Sydney di Australia sebagai 3 hub fintech yang berada di kedudukan teratas. Ia berkata negara-negara Asia adalah antara yang pertama melancarkan lesen perbankan pakar digital untuk menggalakkan bank digital atau neobank sebagai sebahagian daripada strategi keterangkuman ekonomi yang lebih luas. Di mana kedudukan semasa fintech negara dan apa penambahbaikan boleh kita lakukan? Kita bersama dengan penolong Gubernur Bank Negara Malaysia Adnan Zailani Muhammad Zahid bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Adnan, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Bagaimana untuk kita melihat walaupun pandemik membawa banyak kesan negatif mungkin kepada industri serta ekonomi keseluruhannya, namun terdapat juga industri yang kita lihat berkembang dengan pesat, antaranya industri fintech sendiri ataupun financial technology ini. Bolehkah mungkin Encik Adnan sendiri berkongsikan dengan penonton Astro Awal ini juga sedikit gambaran industri ini sepanjang tahun 2021 ini? Assalamualaikum, selamat pagi Najib. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk acara temu bual ini. Saya harap Najib dan juga dan semua di Astro Awani dan serta penonton semua sihat dan selamat di waktu ini. Jadi terima kasih kerana dengan soalan itu. Betul, memang industri fintech di Malaysia semakin pesat berkembang. Kita dapat melihat pertumbuhan yang rancak daripada bilangan syarikat fintech yang beroperasi di Malaysia yang naik. Di samping itu terdapat kepelbagaian teknologi dan inovasi baru yang telah diperkenalkan dalam pasaran dan di pelbagai institusi kewangan. Dalam keadaan pandemik yang masih belum mereda, kita dapat melihat penerimaan pengguna dan peniaga yang semakin baik terhadap perkhidmatan kewangan digital, terutamanya bagi pembayaran dalam talian dan contactless. Sebagai contoh, data kami menunjukkan pembayaran secara digital telah meningkat sebanyak 44% pada 2.4 bilion dari Januari hingga Ogos 2021 berbanding tempoh yang sama sebelum pandemik. Pendaftaran pembayaran QR oleh para peniaga juga melonjak daripada sekitar 300,000 sebelum pandemik kepada lebih 1 juta setakat separuh pertama tahun 2021. Dan juga mungkin Cik Adnan, apakah sebenarnya kalau kita melihat kepada faktor-faktor lain yang menyokong kepada industri fintech ini berkembang pesat di Malaysia sendiri? Adakah mungkin dasar ataupun polisi ini dan juga inisiatif tertentu oleh Bank Negara Malaysia sendiri ataupun dasar-dasar lain sehingga kepada industri fintech dapat berkembang dengan begitu baik sekali? Ya. Terdapat beberapa faktor asas yang menyokong pertumbuhan ini. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, dari segi pertumbuhan ekonomi serta saiz middle class, saiz kelas pertengahan yang semakin meningkat, kita juga mendapat kadar penembusan peranti mudah alih yang sangat tinggi ataupun high penetration rate for mobile devices. Jadi ini semua membawa pada peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan kewangan yang lebih efisien. Jadi ini disokong dengan inisiatif berterusan oleh kerajaan untuk membangunkan ekonomi digital dan mengadakan rangka kerja dasar yang progresif yang memanfaatkan inovasi fintech. Institusi kewangan di Malaysia juga memainkan peranan penting dalam sektor fintech dengan pelbagai usaha sama atau partnership dengan syarikat fintech serta penyedia platform dan teknologi dalam agenda transformasi digital institusi kewangan. Kita sebagai pengawal selia, Bank Negara Malaysia turut komited untuk membangunkan sistem kewangan yang kukuh, progresif dan inklusif. Ini termasuk menyokong inovasi dalam sistem kewangan ke arah industri yang lebih dinamik dan memberi manfaat kepada pengguna. Antara inisiatif yang kami ambil ialah memperkenalkan fintech regulatory sandbox, iaitu di mana ini sandbox ini membolehkan institusi kewangan ataupun syarikat termasuklah startup membangun dan menawarkan produk kewangan yang inovatif dalam persekitaran yang selamat dan terkawal di peringkat awal tanpa terikat pada dasar yang lebih ketat. Kami juga memperkenalkan elektronik Know Your Customer yang membolehkan pengesahan pelanggan yang efektif dijalankan secara talian. Kita juga sedang melihat sebagai contohnya elektronik Know Your Business sebagai next step untuk bidang ini.
Rangka kerja pelesenan bank digital juga merupakan inisiatif penting yang diharapkan dapat membuka jalan untuk inovasi dan yang lebih baik dan tawaran produk dan perkhidmatan kewangan secara digital yang lebih menyeluruh. Bank Negara Malaysia juga sentiasa bekerjasama dengan agensi lain, antaranya kita dalam pengawal sediaan aset digital bersama dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Encik Adnan, mungkin apakah sebenarnya yang rakyat Malaysia harapkan dalam industri fintech ini, dan juga mungkin apakah trend yang dilihat oleh BNM sendiri sama ada di Malaysia maupun di luar negara untuk fintech? Ya, kalau kita lihat memang perniagaan dan pengguna di Malaysia sudah bersedia untuk menerima teknologi dan pendigitalan. Khususnya bagi industri fintech, pengenalan rangka kerja bank digital dan juga digital insurer dan takaful operator yang akan diperkenalkan tidak lama lagi akan menggiatkan pertumbuhan ekosistem fintech yang lebih rancak dan inklusif. Ini akan membawa manfaat yang besar kepada capaian pengguna yang lebih meluas serta tawaran produk yang lebih bersasar. Jadi perkembangan ini semua disokong dengan kemajuan dalam aplikasi teknologi seperti AI, distributed ledger technology, cloud computing, data analytics dan pendigitalan yang boleh meningkatkan kecakapan operasi, pengurusan risiko dan meningkatkan ketulusan dalam perkhidmatan kewangan. Pendigitalan dalam perkhidmatan pembayaran juga akan lebih rancak dengan kaedah tanpa sentuh dan kaedah dalam talian yang akan terus meningkat dan lebih banyak jalinan cross-border QR payment antara Malaysia dengan negara-negara jiran serantau yang dilaksanakan pada tahun hadapan. Jadi strategi pembangunan sektor kewangan yang saya kongsikan ini, khususnya dari segi pendigitalan dalam bagi industri kewangan yang akan diperincikan dalam pelan induk sektor kewangan atau financial sector blueprint bagi 2022 dan 20 sehingga 2026 semasa pelancaran MyFintech Week pada Januari ini. Pelan induk ini akan memberi sorotan tentang aspirasi dan tumpuan utama kami dalam pembangunan sektor kewangan untuk beberapa tahun yang akan datang. Mungkin Cik Adnan, bagaimanakah pula dengan perkembangan Islamic Fintech di Malaysia? Ini sangat menarik sekali. Ya, seperti yang kita ketahui, Najib, Saudara Najib juga ada sebutkan awal tadi, memang Malaysia merupakan salah satu pasaran terulung untuk industri kewangan Islam. Jadi kita memang diakui ditempatkan di tangga teratas antara indikator pembangunan kewangan Islam dan juga Global Islamic Fintech yang di tangga teratas di kalangan banyak negara. Jadi perkembangan Islamic Fintech di Malaysia memang mendapat manfaat daripada infrastruktur dan rangka kerja yang saya sebutkan tadi, termasuklah regulatory sandbox yang saya sebutkan. Bahkan Majlis Nasihat Syariah juga memberi panduan dalam inovasi Islamic Fintech melalui resolusi dan ketetapan syariah yang dikeluarkan. Contohnya ketetapan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia yang membolehkan penggunaan e-money sebagai pembayaran yang patuh syariah. Berkaitan dengan Islamic Fintech ini juga, saya ingin kongsikan tentang anugerah Diraja Kewangan Islam Kewangan Islam 2022 yang telah dibuka pada 3 Disember 2021. Anugerah antarabangsa ini ialah inisiatif bersama kami dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah inisiatif Malaysia sebagai pasaran kewangan Islam atau MISC. Jadi kali ini kami memperkenalkan 2 anugerah baru, termasuklah satu yang kita panggil Hadiah Cabaran Berimpak atau Impact Challenge Prize. Hadiah Cabaran Impact ini bertumpu pada inovasi. Ia bertujuan memberi pengiktirafan kepada penyelesaian digital dan inovatif yang berdasarkan prinsip kewangan Islam atau penggerak kewangan Islam yang inovatif. Kami turut mensasarkan bidang-bidang yang akan meningkatkan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat yang terjejas dari segi kewangan. Jadi saya mengalu-alukan pihak yang berminat untuk memohon menghantar pencalonan untuk menyertai hadiah cabaran impact ini. Jadi maklumat lanjut boleh didapati di laman web www.theroyalaward.com. Okey, Cik Adnan tadi menyebut tentang MyFintech Week 2022. Mungkin boleh terangkan juga apa yang akan dilaksanakan kerana pada Januari ini akan berlangsung MyFintech Week 2022 ini. Mungkin apa itu MyFintech Week dan juga apakah kandungannya kalau boleh dirangkumkan? Boleh, terima kasih Najib.
My Fintech Week adalah persidangan antarabangsa yang kami Bank Negara Malaysia anjurkan untuk industri fintech. Sebenarnya ini merupakan kali kedua kami adakan. Kali pertama diadakan pada tahun 2019. Waktu itu terdapat lebih 2,000 penyertaan dari dalam dan luar negara yang membincangkan pelbagai trend dan topik-topik penting yang merubah arus industri kewangan dan industri fintech di Malaysia. Kali ini My Fintech Week 2022 akan memberi tumpuan khusus kepada kepentingan pelestarian dan teknologi digital, terutamanya dalam menyesuaikan semula peranan atau fungsi industri kewangan bagi membantu pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih inklusif, berdaya tahan dan mampan. Tema persidangan kali ini ialah Advancing Digitalization for Recovery, Sustainability and Inclusion. Dan ianya akan diadakan secara maya. Dalam perancangan kami ada lebih 50 sesi pembentangan dan diskusi yang akan dikendalikan oleh pakar dan peneraju utama industri kewangan dan teknologi pada peringkat global. Kita anggarkan akan ada penyertaan kira-kira 5,000 peserta dari dalam dan luar negara. Lebih 80 syarikat dari dalam dan luar negara juga akan menyertai pameran secara digital dan para peserta boleh melihat inovasi produk dan perkhidmatan terkini yang disediakan. Selain pembentangan, panel diskusi dan pameran, My Fintech Week kali ini juga akan menyaksikan finalis cabaran inovasi yang dianjurkan dengan KPMG dan 1337 Ventures. Cabaran inovasi tahun ini akan memberi tumpuan pada inovasi yang selaras dengan the Sustainable Development Goals atau SDG dan juga pendigitalan PKS atau perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kepada mereka yang berjaya, mereka berpeluang mendapat program pembangunan dan khidmat nasihat serta ada insentif tunai berjumlah RM100,000. Mungkin Cik Anan, bagaimana untuk melihat, kerana tadi ada sentuh tentang blueprint itu, financial sector blueprint yang disebutkan tadi, mungkin boleh terangkan lebih terperinci untuk kita lebih memahami apakah yang digariskan? Ya. Financial Sector Blueprint. Ya, kita akan lancarkan Financial Sector Blueprint ini pada minggu Fintech Week 2022. Ia akan memperincikan aspirasi dan keutamaan Bank Negara Malaysia dalam pembangunan industri kewangan untuk beberapa tahun akan datang. Jadi ini termasuklah pendekatan kami mengenai pembangunan sektor-sektor kewangan, perbankan, insurans dan takaful, pembayaran dan sebagainya. Dan termasuklah pengawal sediaan industri serta memastikan sektor kewangan dapat menyesuai semula industri untuk menangani dan menyokong keperluan hadapan. Khususnya, blueprint ini akan menumpu pada usaha untuk meningkatkan market dynamism sektor kewangan bagi memastikan intermediation proses untuk menyokong keperluan ekonomi pada masa hadapan serta meningkatkan kesejahteraan kewangan isi rumah dan perniagaan. Blueprint ini juga akan menekankan peranan teknologi dan inovasi dalam memastikan sistem kewangan berlaku sebagai pemangkin atau catalyst dalam memajukan agenda kemampanan, khususnya risiko berkaitan iklim, climate risk, untuk menyokong peralihan yang teratur ke arah ekonomi yang lebih lestari. Okey, Cik Anan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Itu sahaja masa yang kita ada untuk membincangkan tentang My Fintech Week ini. Kita akan nantikan pada Januari nanti. Terima kasih kerana berkongsi keadaan semasa Fintech dan juga Fintech Week. Kita nantikan untuk kita terus memacu agenda dan juga perkara ini, sektor ini ke hadapan. Terima kasih, iaitu Penolong Gubernur Bank Negara Malaysia Adnan Zailani Muhammad Zaid yang bersama kita pada pagi ini. Sekian sahaja Negawani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.